نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan para asatidzah, guru-guru takmir yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita dapat meneruskan kuliah tafaqquh kita, kitab rujukan kita iaitu Matla'ul Badrain yang ditulis oleh Syekh Daud Fatani rahimahullah. Dan kita telah pun sampai pada bahagian air yang ketiga pada pagi ini, iaitu air qala al-mu'allif rahimahullah. Dan yang ketiga, air yang suci pada dirinya tiada menyucikan yang lainnya. Saya akan baca dulu perkataan Syekh Daud Fatani, kemudian saya akan huraikan maksud perkataan dia. Kata beliau, dan yang ketiga, air yang suci pada dirinya tiada menyucikan yang lainnya, dan iaitu air musta'mal, yakni yang telah digunakan. Air musta'mal iaitu air yang telah digunakan pada mengangkat hadas, iaitu air kali yang pertama pada wudu yang wajib dan mandi yang wajib, atau air yang musta'mal pada menghilangkan najis jika tiada berubah dan tiada bertambah pada timbangannya, kemudian daripada bercerainya daripada barang yang ada, ia kemudian daripada dikira-kirakan kadar menghisap yang dibasuhnya. Dan air yang berubah salah satu daripada tiga sifat dengan sebab bercampur dengan sesuatu yang suci yang banyak berubahnya, yang menegah itlaq nama air atasnya, sama ada berubah pada hissi atau pada takdir, seperti campur dengan dia sesuatu yang menyamai akan dia pada sifatnya, seperti air mawar yang hilang baunya dan rasanya dan warnanya. Dan air musta'mal, maka jika tiada menegah itlaq nama air atasnya dan bahawa adalah berubahnya sedikit dengan sesuatu yang suci atau dengan yang menyamai akan air pada segala sifatnya, dan ditakdirkan menyalahi pada hal tiada mengubah akan dia, maka tiada ditinggalkan sucinya lagi menyucikan yang lain. Maka keluar dengan kata bercampur, maka keluar, saya itu perkataan saya, maka keluar ataupun tak apa, nanti kita akan terangkan. Maka keluar dengan kata bercampur dengan sesuatu yang suci yang bercampur dengan sesuatu yang suci yang mujawir baginya, maka bahawasanya jika banyak berubahnya sekalipun. Dan demikian lagi air yang berubah dengan bercampur sesuatu yang tiada terkaya air daripadanya, seperti tanah dan kiambang dan barang yang pada tempat tetapnya dan lalunya dan yang berubah dengan panjang masa diamnya. Ini perkataan muallif Syekh Daud Al-Fatani, dan tugas kita iaitulah kita cuba memahami perkataan beliau yang beliau tulis pada lebih beberapa tahun yang lalu. Jadi tugas kita memahami apa yang beliau maksudkan di dalam kitab beliau Matla'ul Badrain. Para asatidzah sekalian, kita telah bincang pada kuliah yang lalu berkaitan dengan air mutlak dan air musyammas, dan kedua-duanya termasuk dalam kumpulan air yang tahir mutahhir, air yang suci lagi menyucikan. Cuma yang membezakan di antara air mutlak dengan air musyammas, iaitulah air mutlak tiada tegahan makruh dalam menggunakannya, manakala air musyammas ada hukum makruh dalam penggunaannya. Dan kita telah huraikan dalam kuliah yang lalu bagaimana para ulama mazhab Syafi'i apa alasan mereka, apa dalil mereka dalam mendakwa adanya air yang dinamakan sebagai air musyammas, dan apa yang mereka maksudkan dengan air musyammas, dan apa hukum dalam penggunaannya, iaitulah makruh di sisi mereka. Kita dah bincanglah perkara itu, dua bahagian air tersebut. Hari ini kita bincang pada bahagian yang ketiga, bahagian air yang ketiga, iaitulah air musta'mal. Atau kita boleh bahagikan air sebahagian. Kalau kita baca kitab fiqh, kita tengok para sebahagian ulama mereka membahagikan air ini kepada tiga. Ataupun kita boleh sebut begini, keumuman para ulama ataupun pandangan yang kita nampak memiliki alasan yang kuat, para ulama tu ada aliran mereka ada dua aliran dalam permasalahan air bab taharah ni.
Pertama, para ulama yang membahagikan air kepada dua, dan golongan pertama para ulama yang membahagikan air kepada dua, iaitu kepada air tahur dan tahir. Air tahur dan tahir. Air tahur mengganti tempat air yang tahir mutahhir. Kadang-kadang digunakan nama sebagai tahur. Kerana kita semua sedia maklum, ta dengan baris fathah sama seperti perbezaan di antara wudu dengan wadu. Bila kita sebut wudu, dia merujuk kepada perbuatan berwudu. Perbuatan wudu itulah wudu. Manakala kalau wadu, waw dia baris fathah, merujuk kepada alat yang digunakan untuk berwudu, iaitu merujuk kepada air yang digunakan untuk berwudu. Demikian juga dalam masalah ni. Kalau kita sebut sebagai tuhur, dia kesucian ataupun kebersihan. Tapi bila kita sebut tahur, dia boleh merujuk kepada alat yang digunakan untuk bersuci, iaitu air itu sendiri. Dia merujuk kepada alat bersuci. Bila air itu dinamakan sebagai tahur ataupun alat yang digunakan untuk bersuci, bila dia tu menjadi alat untuk membersihkan yang lain, maka sudah tentulah dia akan tahir. Jadi sebahagian fuqaha menamakan air yang tahir mutahhir itu dengan nama tahur. Bahkan ulama mazhab Syafi'i juga dalam beberapa tempat mereka sebut tahur. Mereka sebut tahur berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan kami telah turunkan dari langit itu air yang tahura, iaitu sifat dia membersihkan, sifat dia menyucikan perkara yang lain. Jadi kadang-kadang ulama membahagikan air itu kepada dua, tahir dan tahur. Para ustaz dia kena tahulah perbezaan-perbezaan ni. Kalau ada orang ahbab kata tahur, dia masih keliru lagi antara tuhur dengan tahur, susahlah juga. Kena bezakan. Bila kita sebut tahur, maksudnya tahir mutahhir. Manakala tahir, ta alif ra, tahir, ta alif ha ra, tahir, dia merujuk kepada isim fa'il, yakni air itu sendiri yang suci, belum, tak boleh menyucikan. Sebahagian ulama membahagikan air sedemikian. Manakala sebahagian ulama pula mereka kata tak ada, air ni tak ada. Pertama membahagikan air itu tahir, tahur, tahir dan najis, dibagi tiga. Maaf saya silap tadi. Tahur, tahir dan najis, tiga. Manakala sebahagian ulama mereka kata air itu dua saja. Apa dia? Tahur dan najis. Tahur dan najis. Mereka kata tak ada, tahir ni tak ada. Air ni tahur dan najis. Itu pembahagian pada ulama. Manakala sekarang ni kita bincang kitab mazhab Syafi'i, di sisi mazhab Syafi'i air itu ada tiga, iaitu tahur, dan tahur itu pula dipecahkan kepada dua. Satu yang makruh digunakan, satu lagi tidak makruh digunakan. Atau dengan nama yang lebih detail, mutlak dan musyammas. Manakala tahir musta'mal, air musta'mal. Manakala najis, nanti kita akan bincang air yang najis. Maka hari ini kita akan bincang air yang ketiga, iaitu ma'ul musta'mal atau air tahir, seperti yang telah saya terangkan sebentar tadi. Air musta'mal atau air tahir, iaitu apa dia? Kata muallif, air yang suci pada dirinya, tiada menyucikan yang lain. Itu maksud perkataan muallif. Dia memaksudkan kepada air tahir ataupun air musta'mal. Air musta'mal adalah air yang sedikit yang telah digunakan. Yang ini penting. Kait ataupun ikatan yang dibuat oleh muallif yang untuk kita kenal apa dia air musta'mal, beliau sebut di sini iaitulah air yang sedikit. Kerana dalam mazhab Syafi'i membahagikan air kepada dua. Satu air yang banyak, air kathir, dengan air qalil. Apa yang membezakan di antara kathir dan qalil iaitulah qullatain, dua qolah. Air apabila mencecah jumlah dua qolah, maka dia dikira sebagai air yang banyak. Apabila kurang dari dua qolah, dia merujuk kepada air yang qalil, air yang sedikit. Ini yang dimaksudkan. Air musta'mal adalah air sedikit, yakni yang kurang dari dua qolah, yang telah digunakan untuk taharah. Kena tahu ni, pertama air musta'mal mesti kurang daripada dua qolah. Kedua, air itu telah digunakan untuk taharah yang fardu. Manakala taharah yang sunat tak termasuk dalam erti kata musta'mal. Air yang digunakan kurang dari dua qolah dan penggunaannya itu untuk
taharah yang fardu, air yang setelah kita gunakan, air itu menjadi air mustakmal. Jika kita gunakan air yang kurang dari 2 qolah tetapi bukan untuk taharah yang fardu, maka dia tak jadi mustakmal. Yang ni para ustaz kena jelas dalam perkara ini supaya jangan para ustaz jadi macam orang awam. Semua jadi mustakmal. Sikit-sikit jadi mustakmal, sikit-sikit jadi mustakmal. Tak, bukan itu yang dimaksudkan oleh fuqaha Syafi'iyah. Sebaliknya fuqaha Syafi'iyah mengatakan air mustakmal iaitulah air yang telah digunakan untuk taharah yang fardu. Apa dia taharah yang fardu? Iaitulah seperti basuhan pertama anggota wajib wuduk, atau basuhan pertama di dalam mandi junub. Basuhan taharah-taharah yang fardu ni dalam bab wuduk dan ghusl, mandi, iaitulah basuhan yang pertama. Manakala basuhan kedua wuduk, dia bukan lagi fardu, dia sunat. Kalaulah kita boleh andaikan, kita ambil air, basuhan fardu. Basuhan fardu dalam wuduk iaitulah muka, tangan sehingga ke siku, sapu kepala dan basuh kaki. Itulah basuhan yang fardu. Basuhan pertama, muka, tangan hingga ke siku, sapu kepala ataupun basuh kaki. Katalah kita takung basuhan pertama tu, maka air takungan itu yang telah digunakan untuk taharah yang fardu itu, hukum dia mustakmal, tahir ghairu mutahhir. Yang dia suci pada dirinya tetapi tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci untuk yang lain. Tak boleh lagi dah. Kemudian kita ambil bekas yang lain, basuhan kedua muka, basuhan muka yang kali kedua setelah sempurna basuhan yang pertama tadi, kita takung pula air tu. Walaupun mustakmal juga, dari sudut bahasa dia mustakmal, tetapi dia bukan mustakmal pada istilah fuqaha Syafi'iyah. Dia kekal suci lagi menyucikan. Dia kekal suci lagi menyucikan kerana tak cukup syarat untuk jadi mustakmal, iaitulah dia lebihan basuhan sunat, bukan basuhan fardu. Ini perkara ni kena faham betul-betul. Nah? Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam Minhajut Talibin, saya nukilkan perkataan Al-Imam Nawawi, kata dia wal musta'malu fi fardhi taharati, sehinggalah beliau menyebut ghairu tahurin. Nampak dia kata, dan air-air yang telah digunakan pada fardu taharah tidak tahur. Tengok, Imam Nawawi guna perkataan tidak tahur, maknanya tidak lagi tahir wa mutahhir, tidak lagi tahir mutahhir. Sebaliknya tidak lagi tahir, betul, tidak lagi tahir mutahhir, sebaliknya dia hanya tahir sahaja. Ini yang dimaksudkan oleh muallif rahimahullah dengan perkataan beliau, dan iaitu air mustakmal yang telah digunakan pada mengangkat hadas, iaitu air kali yang pertama pada wuduk yang wajib dan mandi yang wajib. Itu maksud perkataan Syekh Daud Fatani di dalam kitab beliau Matla'ul Badrain. Manakala perkataan muallif iaitu air kali yang pertama pada wuduk yang mandi yang wajib dan mandi yang wajib, menunjukkan mustakmal dari basuhan sunat seperti tajdidul wuduk. Tajdidul wuduk, kita sembahyang zuhur, kita ambil wuduk sebelum sembahyang zuhur, kemudian kita ada kuliah sebagai contoh, ataupun kita tak buat apa-apa, kita salat, kita baca Al-Quran sehingga masuk asar sebagai contoh, wuduk kita tak batal, tapi kita nak ambil sunat tajdidul wuduk. Walaupun wuduk kita tak batal, kita pergi berwuduk lagi sekali. Nama dia tajdidul wuduk. Sunat hukum dia kerana kita dah berwuduk, kita dalam keadaan berwuduk. Kenapa kita tajdidul wuduk? Kerana nak mendirikan salat asar. Kerana nak mendirikan salat asar. Kita kena tahu asal hukum Nabi SAW akan mengambil wuduk untuk setiap salat, sama ada dah batal wuduk ataupun tak batal wuduk. Itu asal hukum. Sehinggalah berlaku peristiwa peperangan yang parik itu, peperangan Khandaq. Dalam peristiwa itu Nabi SAW menunaikan beberapa salat fardu dengan satu wuduk. Peristiwa itulah membatalkan hukum setiap kali nak menunaikan salat kena ambil wuduk sekalipun ada wuduk. Jadi bila berlaku peristiwa Khandaq, menunjukkan tidak wajib memperbaharui wuduk untuk menunaikan salat fardu yang baru. Sebaliknya hanya kekal sunat. Kekal sunat. Kalau kita ada wuduk, nama kita mengambil wuduk untuk menunaikan salat yang baru masuk itu dinamakan sebagai tajdidul wuduk dalam keadaan kita dah telah berwuduk. Jadi tajdidul wuduk tak termasuk, air yang bekas digunakan untuk tajdidul wuduk tidak termasuk
dalam kumpulan air musta'mal. Demikian juga mandi sunat. Mandi sunat pun tak jadi, air itu tidak menjadikan dia musta'mal. Mandi sunat hari Jumaat, mandi sunat hari raya, saki-baki air tersebut tidak dinamakan sebagai musta'mal. Sebaliknya dia kekal sifatnya tahir mutahhir. Kekal sifat dia suci lagi menyucikan. Demikian juga ataupun dengan bahasa lain kita kata air itu kekal, air yang tahur, air yang masih boleh digunakan untuk bersuci. Demikian juga tidak termasuk, tidak menjadi air musta'mal basuhan kedua dan seterusnya dalam mandi junub. Air berkumur dan seumpamanya kekal hukumnya tahur. Kalau mandi sunat pun tidak mengubah air menjadi musta'mal, maka demikian juga mandi untuk tabarrud, mandi untuk sejukkan badan, tak menjadikan air itu musta'mal. Air itu kekal tahur ataupun tahir mutahhir. Inilah pandangan al-asah, seperti yang dinyatakan oleh An-Nawawi di dalam Rawdatul Talibin. Inilah pandangan yang asah. Kita mengaji fiqh, kita kena faham istilah-istilah fuqaha. Fuqaha bila sebut dalam kitab mereka, inilah pandangan al-asah wa huwa al-asah. Fi qaul wa huwa asah sebagai contohlah, kata ulama sebut begitu. Bila sebut asah, ada beberapa perkara yang kita kena tahu. Bila guna perkataan asah, dalam kepala kita kena tangkap terus. Pertama, perkataan asah menunjukkan ada khilaf. Persoalan itu ada khilaf, ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Kedua, menunjukkan khilaf itu khilaf yang kuat. Asah, lawan asah, muqabil asah adalah sahih. Jadi kedua-duanya kuat atau bukan. Maaf. Pertama, perkataan asah menunjukkan ada khilaf. Kedua, menunjukkan kedua-dua perbezaan pandangan itu ada dalil. Kedua-dua perbezaan pandangan itu ada dalil. Cumanya pandangan yang lebih kuat dalilnya dinamakan sebagai asah. Pandangan yang berdalil dan kuat juga tetapi kurang kuat berbanding yang asah dinamakan sebagai sahih. Ini kena faham ni, orang yang mengaji fiqh terutamanya kitab-kitab yang macam ni kena ingatlah istilah-istilah ni. Dan biasanya asah ni dia merujuk kepada qaulul ashab, pandangan-pandangan ulama mazhab Syafi'i, bukan pandangan Imam Syafi'i. Jadi inilah saya sebut di sini, inilah pandangan al-asah. Inilah pandangan al-asah. Saya ulang lagi sekali, semoga ustaz para asatizah semua tidak jemu. Bila kita sebut asah, benda yang perlu kita kena faham, ada perbezaan, menunjukkan ada khilaf di kalangan ulama. Dan perkara yang kedua, khilaf itu khilaf yang berdalil. Cuma yang kuat adalah asah, yang lemah sedikit adalah sahih. Tapi lemah tu bukan maksud dia berdalil, dia kuat juga, cuma dia kurang kuat. Dan kedua-duanya kuat. Cuma yang lebih kuat dinamakan asah, yang kurang kuat dinamakan sahih. Dan dia tidak jadi pandangan syadz. Dia tak jadi pandangan syadz. Itu antara perkara yang kita kena faham. Asah muqabilul asah adalah sahih. Pandangan yang bersalahan dengan pandangan asah adalah sahih. Dan sahih juga kuat, seperti yang saya sebut tadi. Perkara ini dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Rawdatul Talibin. Di dalam Minhajul Talibin, Al-Imam An-Nawawi menyatakan dan al-musta'mal pada fardu taharah, dan al-musta'mal pada fardu taharah, termasuk di dalamnya apa-apa basuhan yang tidak boleh tidak. Bila kita sebut air musta'mal tu lebihan basuhan yang fardu, sama ada wuduk ataupun mandi, bukan berhenti di situ, tetapi dia termasuk juga basuhan yang labudda minhu, yang saya terjemahkan sebagai tidak boleh tidak. Maksudnya mesti buat basuhan tu, di mana dikira berdosa jika meninggalkannya. Apa contoh basuhan ataupun taharah yang labudda minhu? Contoh dia seperti budak mumayyiz yang disuruh solat, yang diperintahkan kepada kedua orang tua untuk memerintahkan anak yang mumayyiz, yang pada ghalibnya berumur 7 tahun, menunaikan salat. Untuk memastikan budak mumayyiz, anak kita umur 7 tahun, salat dia sah, maka kita kena perintahkan dia berwuduk. Jadi untuk memastikan salat budak umur 7 tahun, 10 tahun sebelum baligh tu, untuk memastikan dia berpahala, maka kita kena perintahkan dia taharah, berwuduk.
dia tidak wajib berwuduk, dia tidak wajib solat, tetapi untuk pastikan salat dia tu sah, perlu ada wuduk. Maka wuduk yang seperti itu, walaupun budak tu tak wajib, tetapi wuduk seperti itu la budda minhu, untuk mestikan ada wuduk tu untuk memastikan salat dia berpahala dan sah. Maka wuduk yang seperti itu juga menjadi musta'mal, air lebihannya, iaitulah air pada basuhan yang pertama pada anggota yang fardu. Demikian juga termasuk dalam kategori musta'mal, iaitulah air yang digunakan berwuduk oleh pengikut mazhab Hanafi. Kita kena tahu dalam bab wuduk ni para ulama berbeza pandangan. Bab wuduk ni apakah ia ibadah ataupun ia hanya semata-mata wasilah untuk melakukan ghayah, iaitulah salat. Majoriti para ulama termasuk ketiga-tiga mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpandangan wuduk itu adalah ibadah mustaqillah, ibadah maqsudah, ibadah yang berdiri sendiri, ibadah yang dikehendaki dibuat di dalam agama. Bila ibadah itu mustaqillah, bila wuduk itu dianggap mustaqillah oleh majoriti ulama, dianggap ibadah maqsudah oleh majoriti ulama, maka dia memerlukan niat. Pandangan majoriti berbeza dengan pandangan minoriti atau kita boleh katakan sebagai pandangan Hanafi, mazhab Hanafi, yang mengatakan tak, wuduk dia bukan ibadah mustaqillah, bukan ibadah maqsudah. Sebaliknya dia hanya wasilah, perintah untuk yang sebenarnya nak salat. Dia bukan ibadah. Bila Hanafi anggap dia bukan ibadah, maka Hanafi tidak mensyaratkan, menjadikan niat rukun sebagai wuduk. Kerana itu Hanafi dia tidak ada niat pada wuduk, dia tidak ada tertib, dia tak ada semua tu. Yang penting basuh anggota yang disuruh, sekalipun tanpa niat, sekalipun tanpa tertib. Maknanya kalau seorang naik motor nak pergi ke masjid, basah dia hujan, kena hujan, dia tak ada niat berwuduk, dia masuk masjid, dia dah basah habis, dah dibasuh, dah dibersihkan anggota-anggota wuduk, maka dia telah berwuduk, dia boleh solat di sisi Hanafi. Yang penting mesti basuh juga anggota-anggota yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi basuhan yang seperti itu mesti di sisi Hanafi. Basuhan pengikut mazhab Hanafi juga dianggap musta'mal. Kemudian saya nyatakan di sini, manakala penggunaan air bukan bertujuan menghilangkan hadas, tidak menjadikan air itu musta'mal. Termasuk dalam erti kata air menjadi musta'mal, saya terlintas di sini supaya tak terlupa, supaya boleh kongsi maklumat dengan ustazah-ustazah dan ustaz-ustaz sekalian. Iaitulah air yang digunakan oleh wanita kitabiyah untuk menghalalkan hubungan dengan suami dia di sisi pandangan ulama mazhab Syafi'i. Begini, kita semua tahu, katalah seorang lelaki Muslim berkahwin dengan seorang wanita kitabiyah, sama ada Kristian ataupun Yahudi. Di sisi Syafi'i, demikian juga majoriti, pandangan majoriti mengatakan wanita isteri ini kalau dia berhaid, dia tidak boleh disetubuhi sehinggalah dia suci dan setelah dia mandi. Kalau dia kering darah, haid, dia belum mandi, majoriti ulama kata haram melakukan persetubuhan kerana dia belum bersuci. Kerana Al-Quran kata hatta yatuhurna, jangan menghampiri para isteri sehinggalah yatuhurna, sehinggalah mereka bersuci. Majoriti ulama memahami bersuci yang dimaksudkan di situ adalah mereka mereka telah mandi dari haid. Jadi timbul persoalan, seorang lelaki Muslim ada isteri kitabiyah, katalah Yahudi. Yahudi ini dia kafir, tapi agama telah menghalalkan perkahwinan di antara lelaki Muslim dengan wanita Yahudi. Kalau kafir, ibadah dia tidak diambil iktibar. Jadi bagaimana kita nak suruh dia berniat mandi sedangkan mandi junub, mandi kering haid kena kepada niat, memerlukan niat. Tapi sekarang masalah isteri itu Yahudi, kalau dia berniat pun tidak sah niat itu di dalam fiqh kita, fiqh Islam. Jadi takkan suami dia tak boleh bersama dengan dia, kahwin buat apa kalau begitu? Jadi suami dia kena arahkan dia mandi itu kerana arahan suami.
Dia mandi itu kena arahan suami. Lalu apabila dia mandi, sekalipun tanpa niat ibadah dari dia, dari perempuan itu, air yang dia gunakan untuk mandian itu, untuk menghalalkan dia disetubuhi oleh suami dia, kekal menjadi air musta'mal. Kemudian saya sebut di dalam nota saya, berikutnya muallif menyebut perkara kedua yang menjadikan sesuatu air berstatus musta'mal, iaitulah dengan katanya. Saya ingat perlu ditambah di sini, saya ingat yang saya tahu waktu saya baca tadi ni, Syekh Daud Fatani tidak memasukkan satu lagi syarat yang disebut oleh fuqaha Syafi'iyah yang menjadikan air itu musta'mal, iaitulah air yang infisal anil adwi. Air itu bila kita guna, basuhan pertama taharah yang fardu tadi ni, bila kita guna, dia masih berada di atas anggota badan, dia kekal tahir mutahhir. Melainkan setelah dia infisal, dia terpisah dari anggota, baru jadi musta'mal. Bila terpisah tu baru jadi musta'mal. Begitu. Tapi kalau dia masih kekal di anggota, dia tidak jadi musta'mal. Mustahil jadi musta'mal. Kalau air itu selepas melalui anggota fardu taharah, dia jadi musta'mal, tak boleh kita ambil air wuduk cedok macam tu, lepas tu kita alirkan air begini, tak boleh lah kalau kita kata, kalau kita tidak meletakkan syarat infisal anil adwi itu menjadikan air musta'mal. Saya harap ustaz-ustazah faham maksud saya. Jadi syarat yang perlu ada untuk sesuatu air menjadi musta'mal, pertama kurang dari 2 qalah, kedua digunakan untuk basuhan yang fardu, dan yang ketiga apabila air itu infisal anil adwi, terpisah dari anggota yang fardu itu, baru jadi musta'mal. Kemudian baru kita masuk di sini, berikutnya muallif menyebutkan perkara kedua yang menjadikan sesuatu air berstatus musta'mal, iaitulah dengan katanya rahimahullah, Syekh Daud Fatani kata, atau air musta'mal pada menghilangkan najis, jika tiada berubah dan tiada bertambah pada timbangannya, kemudian daripada bercerainya daripada barang yang ada ia, kemudian daripada dikira-kirakan kadar menghisap yang dibasuhnya. Saya sebut di sini, perkataan penulis air yang musta'mal pada menghilangkan najis, muallif membicarakan berkaitan satu kumpulan air dinamakan sebagai ghusalatun najasah. Sekarang ni Syekh Daud Fatani cuba masuk kategori bahagian air yang menjadi musta'mal yang berikutnya, iaitulah air yang dinamakan sebagai ghusalatun najasah. Apa dia ghusalatun najasah? Yang ini penting untuk difahami. Syekh Daud Fatani tak sebut langsung ghusalatun najasah dalam kitab Matla'ul Badrain, tetapi beliau maksudkan ghusalatun najasah. Apa dia ghusalatun najasah? Ghusalah iaitulah ghain, sin, alif, lam, ta marbutah. Ghusalah, bukan ghassalah. Ghusalah. Kalau ghassalah ni saya ingat ni kot mesin basuh kot, tak silap saya lah. Jadi ghusalatun najasah. Apa dia ghusalatun najasah? Iaitulah air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis, dan apabila air itu terpisah dari mahal, terpisah dari tempat. Katalah di tangan saya ni ada najis burung. Air yang saya gunakan untuk menghilangkan najis itu, katalah saya jiros air itu, air yang setelah dia melalui najis itu, air itu namanya ghusalah. Air itu dinamakan sebagai al-ghusalah ataupun ghusalatun najasah. Jadi apabila dia terpisah dari tempat yang ada najis tu, dia dinamakan sebagai ghusalatun najasah ataupun al-ghusalah. Saya sebut di sini bagi ghusalah yang telah terpisah dari mahal, jika ia berubah, ada tai burung di sini, saya jiros air untuk hilangkan dia, air itu menitis, air itu mengalir dari tangan saya. Kalau air itu berubah, air itu yang dinamakan sebagai ghusalah itu najis dengan ijma' para ulama. Kerana padanya mengandungi najis. Ghusalah ni penting untuk difahami, tuan-tuan sekalian. Penting untuk difahami. Kerana asas teori dalam bab pembahagian air ni, air kalau tak sampai 2 qalah dia jadi mutanajis, kan?
Cuba tuan-tuan bayang, kalau idea itu, sekarang ni dalam kita tengok kebanyakan masyarakat kita, dia tidak membezakan di antara air mutanajis dalam bab air takungan. Masuk ke dalamnya, najis, tak sampai 2 kolah, dia jadi mutanajis. Air teori ini, dipraktikkan dalam semua keadaan dalam masyarakat kita. Menyebabkan timbul masalah. Jadi masalah, tak boleh nak buat apa. Sedangkan, dalam fuqaha tak sebut sedemikian. Ini penting, ilmu itu perlu di apa kita sebut, di murajaah, diteliti, diperhatikan, dibaca setiap hari, dimain, perbahasan ilmu itu dimain, dibaca-baca, dia begitu ulang kaji perlu. Kalau tidak kita tak akan perasan perkara ni. Bila tak perasan, kalau orang awam tak perasan tak apa lagi, tapi kalau ustaz yang tak perasan, dia akan menimbulkan kesusahan. Akhirnya yang ditohmah adalah ulama. Akhirnya yang ditohmah adalah mazhab. Sebagai contohlah. Sedangkan mazhab itu bukan satu yang tercela. Itu satu perkara yang pentinglah untuk kita terang di sini. Jadi bila teori air mutanajis yang kurang dari kolah itu dipraktikkan dalam semua keadaan, akhirnya kita tak dapat bergerak, semua jadi mutanajis. Bayangkan kalau air najis ada di sini, saya ambil air, 1 botol mineral tu, saya tuang. Kalau teori air mutanajis yang kurang 2 kolah dipraktikkan pada keadaan ini, tangan saya sampai habis 2 botol, 3 botol air mineral tak akan suci. Sebab apa? Sebab bila saya jirus, kurang 2 kolah. Air tu bila mulaqah, bila bertemu saja bersentuhan dengan najis, automatik air jadi mutanajis. Atas teori tadi ni. Bila najis tu hilang dari badan saya, dari tangan saya, saki-baki air yang telah tersentuh dengan najis yang telah pergi tadi kekal di tangan saya, air mutanajis. Kerana tak sampai 2 kolah. Ambil lagi botol mineral yang kedua. Air yang mutlak dijurus pada air yang mutanajis, bercampur dengan air mutanajis, air itu jadi mutanajis. Jadi berpindah mutanajis pertama, najis pertama menjadikan air yang kedua mutanajis. Air kedua yang mutanajis berpindah kepada air yang ketiga menjadi mutanajis juga. Berpindah mutanajis. Tak habis, tak bersih, tak suci tangan, tak suci. Sebab tu dalam bab izalatun najas, dia tak boleh guna dalam semua keadaan, tak boleh guna air mutanajis, tak boleh guna teori air mutanajis. Habis tu teori apa? Teori ghusalah. Yang sebenarnya perbahasan ghusalatun najasah ditatbikkan dalam permasalahan izalatun najasah. Ini penting untuk ustaz dapat bezakan. Dan perkara ini telah diberi isyarat oleh Syekh Daud Fatani di dalam kitab dia Matla'ul Badrain. Perkara ini menunjukkan betapa pentingnya pengajian itu berasaskan kepada silibus. Ada kitab yang dijadikan silibus pengajian supaya kita tidak terlepas pandang. Kadang-kadang kalau kita tak buka kitab, kita pun tak perasan perbezaan-perbezaan ini. Akhirnya kita terangkan kepada masyarakat dalam bentuk kita sendiri tidak menguasai fiqh itu sendiri. Akhirnya menambahkan musibah kepada masyarakat, menjadi menyusahkan orang, dan yang lebih dahsyat lagi, tahmahan diajukan kepada para ulama dan kepada mazhab. Itu yang lebih dahsyatlah. Lebih dahsyat lagi benda tu jika dia berlaku. Jadi ghusalah, air yang digunakan untuk izalatun najasah, untuk menghilangkan najis bila dia berpisah daripada anggota. Kalau air itu apabila dia terpisah dari mahal tempat yang ada najis itu, apabila air itu terpisah dan dia berubah, maka air itu, ghusalah itu dianggap najis dengan ijma' para ulama. Kesemua ulama kata dia najis. Timbul persoalan, jika ghusalah yang terpisah, ustaz kena tangkap dah, bila kita sebut ghusalah maksud apa? Iaitulah air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis, dan air itu telah terpisah dari mahal, iaitu terpisah dari tempat yang ada najis tadi ni. Baik, jika ghusalah yang terpisah dari mahal itu tidak berubah sifatnya, tidak berubah bau, tidak berubah rasa, tidak berubah apa lagi satu lagi? Warna. Jika air ghusalah itu telah terpisah dari mahal dan tidak berubah sifatnya, ghusalah itu pula telah terpisah dari mahal yang telah suci, di sisi majoriti dia suci. Tak boleh guna teori air mutanajis tadi ni. Ada najis di tangan saya, ambil 1 botol mineral, curah, dengan sekali curah air najis itu hilang, ain najis hilang.
Bila hilang air najis, air yang ada pada tangan ini tidak jadi mutanajis sekalipun telah berlaku curahan pertama telah menyentuh najis. Air yang kekal pada tangan, setelah tangan tidak ada lagi air najis, air itu tidak mutanajis tetapi dihukum tahir. Dihukum tahir. Setelah kita jurus kali pertama, kita jurus katalah jirusan yang pertama tu, air itu telah mengeluarkan najis. Jirusan berlaku lagi kan? Jirusan berlaku lagi, jirusan yang setelah mahal suci, sakibaki basuhan itu dianggap suci, tahir. Dianggap tahir. Itu yang dimaksudkan. Jadi di sisi ulama majoriti ataupun nanti kita akan tengok di sisi pandangan yang diambil kira dalam mazhab Syafi'i, hukum ghusalah hukum mahal. Hukum ghusalah ini kaedah penting dalam nak memahami persoalan ini. Hukum ghusalah mengambil hukum mahal. Kalau mahal itu telah suci, maka ghusalah dikira sebagai suci. Kalau jirusan pertama, katalah najis kering ada kat sini, jirusan pertama tak hilang lagi, jirusan pertama dia keluar, walaupun dia tidak berubah sifat dia, tetapi mahal masih najis, ada lagi tahi yang jelas pada di tangan saya ni. Semua air yang keluar itu dikira sebagai najis walaupun tidak berubah, kerana hukmul ghusalah ya'khudhu hukmal mahal. Hukum air ghusalah mengambil hukum mahal. Jadi saya sebut di sini ia pula telah terpisah, yakni ghusalah itu telah terpisah dari mahal yang telah suci. Di sisi jumhur ia adalah suci kerana mengikut mahal. Wujud perbezaan pendapat di kalangan ulama dalam memperincikan persoalan ini. Saya sebut ulama mazhab Syafi'i saja. Di sisi ulama Syafi'i, ghusalah yang telah terpisah dari mahal dan tidak berubah salah satu sifatnya, iaitulah rasa, bau dan warna. Banyak kita belajar dalam bab taharah ni, kita ulama akan kaitkan dengan perubahan sifat, iaitulah bau, rasa dan warna. Apa dalilnya untuk kita mewujudkan tiga perkara ni? Dalilnya ada. Kita tengok dalilnya. Tapi tak sahih hadis ni. Tapi kita tengok dulu. Saya nyatakan di sini perubahan salah satu sifat air sama ada bau, rasa dan warna yang menunjukkan kenajisannya disebut di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian juga ada di sisi Ad-Darqutni, Al-Baihaqi juga sebut. Demikian juga At-Tabarani juga sebut hadis daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah telah bersabda, innal ma' la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'amihi wa launihi. Sesungguhnya air tidak dapat menajiskannya sesuatu pun, melainkan apa-apa yang telah mengalahkan bau, rasa atau warnanya. Apabila sesuatu yang masuk ke dalam air itu, yang bercampur dengan air itu, ghalabah, dia menang ke atas air. Dia telah menang dari sudut bau, dia telah menang dari sudut rasa, dan dia telah menang dari sudut warna, maka menjadikan air itu tidak lagi suci. Hadis ini pada bahagian awalnya, iaitulah innal ma' la yunajjisuhu syai' adalah sahih. Seperti yang telah dinilai oleh beberapa ulama, antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Majmu'. Namun bahagian kedua, iaitulah illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'amihi wa launihi. Bahagian kedua tu telah dinilai sebagai tambahan yang daif dengan ittifaq para ulama. Perkara ini berdasarkan kenyataan Al-Imam An-Nawawi, yang mana Al-Imam An-Nawawi berkata ittafaqu ala da'fih. Para ulama telah sepakat akan kelemahan tambahan yang kedua tadi ni. Wa naqala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tad'ifahu an ahli al-ilmi bil hadith wa bayyana al-Baihaqi da'fah wa hadha ad-da'fu fi akhirih wa huwa al-istithna'. Wa amma qawlu al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai' fa sahihun min riwayati Abi Sa'idin Al-Khudri. Telah sepakat ulama kata Imam Nawawi atas kedaifan hadis ini, iaitu jumlah yang kedua. Al-Imam Syafi'i rahimahullah telah menukilkan hukuman daif hadis ini dari para ulama hadis. Al-Imam Al-Baihaqi pula telah menjelaskan kelemahannya. Kedaifan ini, kata Nawawi, adalah pada bahagian akhirnya, iaitu pada bahagian istithna, pada bahagian
pengecualian, iaitu bermula daripada illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launih. Bermula di situ. Adapun sabda baginda, kata Nawawi, air itu suci, tiada sesuatu yang dapat menjadikannya najis, adalah sahih dari riwayat Abi Sa'id Al-Khudri. Riwayat daif. Akan tetapi tuan-tuan sekalian, benda ni walaupun riwayat daif, tetapi dia membawa maksud yang sahih. Maksud yang dipikul, yang terkandung di dalam melain air itu suci, tidak boleh menajiskannya sesuatu pun, itu sahih. Riwayat jumlah yang kedua, illa ma ghalaba ala rihihi, sehingga ke akhirnya itu, sekalipun riwayat itu daif, tetapi dia maksud dia sahih. Air yang dah suci tetapi telah berbau najis, takkan kita nak kata hukum dia sebagai masih suci? Mustahil. Dia mesti dihukum sebagai najis. Jadi berdasarkan benda yang makul, benda yang boleh diterima oleh akal. Ataupun saya ingat telah berlaku ijma' dalam perkara yang bila berubah salah satu dari tiga sifat itu, maka air tersebut dihukum sebagai najis. Sekalipun hadis ni daif, tetapi asas meletakkan tiga sifat ini ada ijma', ada akal, ada benda yang makul, lalu hadis ni didatangkan sebagai sokongan sahaja. Jadi saya sebut di sini ghusalah yang telah terpisah dari mahal dan tidak berubah salah satu sifatnya, iaitu rasa, bau dan warna, dihukum tahir ghairu mutahhir. Mana yang mustakmal? Jika ia terpisah dari mahal yang telah menjadi suci. Syarat dia terpisah dari mahal yang telah menjadi suci. Inilah pandangan asah. Inilah yang dimaksudkan oleh muallif Syekh Daud Fatani dengan katanya air mustakmal pada menghilangkan najis. Itu maksud Syekh Daud Fatani. Apa dia maksud dia air yang mustakmal pada menghilangkan najis, iaitu ghusalatun najasah allati infasalat min al-adwi ba'da tuhuril mahal. Begitulah. Air ghusalah yang terpisah dari anggota yang telah suci mahal. Itu maksud perkataan muallif Syekh Daud Fatani. Jangan maksud lain. Jangan kata nanti kita confuse, air mustakmal pada menghilangkan najis, bukankah jadi mutanajis? Jangan confuse. Kerana Syekh Daud Fatani sedang membicarakan air yang dinamakan sebagai ghusalatun najasah. Saya uraikan lagi tentang ghusalatun najasah ini. Perkataan Al-Imam An-Nawawi terdapat 3 aqwal. Berdasarkan perkataan An-Nawawi terdapat 3 aqwal, ada yang mengatakan 3 aujuh. Saya nak kongsi dengan para asatizah semua. An-Nawawi ataupun istilah-istilah ni dimulakan oleh Al-Imam An-Nawawi, dan kita tengok ulama selepas Nawawi semua menggunakan istilah yang sama dengan maksud yang sama. Biasanya ulama Syafi'iyah bila mereka sebut aqwal, biasanya mereka merujuk kepada pandangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Aqwal maksudnya ada pandangan-pandangan. Bila dia guna perkataan aqwal, dia merujuk kepada pandangan Imam Syafi'i. Tapi kalau dia sebut aujuh, pandangan juga, tetapi dia bukan pandangan Imam Syafi'i, tetapi pandangan ulama mazhab Syafi'i. Itu kena beza. Aqwal dia kalau azhar, dia merujuk kepada aqwal, pandangan yang lebih kuat. Muqabil azhar adalah zahir. Dua-dua kuat, tapi yang lebih kuat dinamakan azhar. Demikian juga kalau ulama kata inilah pandangan yang masyhur, dia merujuk kepada pandangan Imam Syafi'i. Tetapi masyhur digunakan pada perkara yang ada khilaf, yang muqabil masyhur daif. Tetapi azhar digunakan dalam khilaf, maksudnya dalam periwayatan pandangan Imam Syafi'i ini ada perbezaan. Ada kata Imam Syafi'i kata sebegitu, di tempat lain Imam Syafi'i kata sedemikian. Jadi ulama Syafi'i dia akan nilai balik apa dalil yang digunakan bertepatan dengan kaedah Syafi'i mazhab, yang mana lebih bertepatan dengan kaedah mazhab yang disusun oleh Imam Syafi'i sendiri. Lalu yang kalau tengok kedua-duanya kuat, tak gunakan istilah masyhur, dia guna istilah azhar. Kalau dua-dua kuat, yang lebih kuat dinamakan azhar, muqabilul azhar dinamakan zahir, kuat dua-duanya. Tetapi kalau dalam aqwal tu pandangan Imam Syafi'i ada 2-3 sebagai contoh, lalu dinilai. Bila dinilai, dia tengok yang kuat, yang berdalilnya satu saja, dan
yang kuat, pandangan yang kuat, yang memiliki dalil yang kuat, satu saja. Yang berbeza tak kuat ataupun tidak berdalil. Pandangan itu, pandangan yang kuat, yang berlawan, selain daripada pandangan yang kuat itu, pandangan yang tidak kuat, lemah, dalilnya tak kuat ataupun dalilnya tidak ada, digunakan perkataan masyhur, tidak digunakan perkataan azhar. Itu istilahat, mustalahat di sisi ulama Syafi'iyah. Jadi dalam masalah ni, dalam Ghusalatun Najasah ni pula ada perbezaan pula nukilan. Ada yang kata perbezaan ini adalah aqwal, perbezaan dari Imam Syafi'i. Ada yang kata dia aujuh. Tak, perbezaan ni bukan perbezaan Imam Syafi'i sendiri, tetapi perbezaan ulama mazhab Syafi'i. Dan perlu juga kita tahu kenapa ulama Syafi'i dia kenapa ulama Syafi'i, ulama mazhab ni dia berbuat sedemikian. Kenapa pengistilahan itu wujud? Pengistilahan itu wujud untuk mengenal pasti apa pandangan terakhir imam mazhab untuk dinisbahkan kepada imam, supaya kita jangan menisbahkan sesuatu kepada Imam Syafi'i terhadap pandangan yang dia telah tarik, dia telah buang pandangan tu, dia tak pegang lagi pandangan tu, tak mau berlaku perkara hal sedemikian. Demikian juga perintah agama adalah mengikut dalil, bukan taklid, bukan fanatik kepada seseorang tokoh. Maka ulama kemudian menilai semula pandangan pandangan Imam Syafi'i itu sendiri, untuk mengenal pasti mana pandangan yang lebih bertepatan dengan dalil. Suatu saya sebut dia, banyak kali saya sebut, perbahasan ulama fiqh, hatta ulama fiqh yang bermazhab, mereka berpegang pada dalil. Cuma cara fikir mereka begitu. Cara fikir, kerana mereka berhati-hati dalam memastikan, menukilkan suatu pandangan supaya tidak dinukilkan pandangan-pandangan, tidak dinisbahkan kepada agama ini pandangan-pandangan yang tertolak, pandangan-pandangan yang tidak diambil kira, tidak diikuti di kalangan ulama. Itu tujuan mereka. Bahkan perkara ini bukan hanya ada dalam mazhab Syafi'i, ada dalam keempat-empat mazhab. Ini kita boleh kata benda berharga yang ada di dalam pengajian bermazhab, yang kita boleh ambil perkara itu untuk dimanfaatkan, benda berharga, betul-betul berharga. Dan kita akan tengok para ulama mazhab ni, dia telah berkhidmat untuk mazhab yang tidak dilakukan oleh ulama lain yang tidak bermazhab. Dia begitu. Apa pun benda ni semua adalah usaha manusia, kerja buat manusia. Kita mengambil mana-mana bahagian yang memberi manfaat untuk kita, secara jelas memberi manfaat untuk kita. Dan ulama ni mereka juga dalam pembahagian istilah ni mereka beradab. Sebagai contoh, kalau pandangan Imam Syafi'i, mereka tak kata daif. Pandangan yang daif tu mereka tak kata hadza qaulun syadz, dia tak kata macam tu, mustahil ya disebut begitu, tidak. Kalau pandangan Imam Syafi'i, katalah ada 2-3 pandangan Imam Syafi'i, pandangan yang lemah yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i, mereka tak akan kata dhaif, mereka tak akan kata begitu. Mereka kata apa? Wa fi qaulin, pada satu pandangan. Kalau dia sebut wa fi qaulin tu merujuk kepada dalam salah satu pandangan imam. Tetapi kenapa sebut qaulin? Kerana beradab dengan Imam Syafi'i. Tak mau sebut pandangan tu lemah, padahal dia nak maksudkan lemah lah. Tapi dia tak guna perkataan lemah, dhaif, syah, dia tak guna untuk perkataan imam. Kenapa? Ta'adduban, kerana beradab dengan Syafi'i, dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Sebab tu fiqh ni kalau dia mengaji secara teratur, secara tersusun, saya ingat insya-Allah dia melahirkan orang yang beradab, orang yang berakhlak, orang yang reti menghormati orang. Fiqh ni begitu. Sebab tu dinamakan ilmu fiqh itu sebagai fiqh. Setelah pengasingan bahagian ilmu ni, akidahnya, hadisnya, tafsirnya ada. Kenapa ilmu fiqh itu dinamakan fiqh? Kerana dia begitu. Kerana dia ilmu fiqh itu hasil dari gabungan kesemua cabang-cabang ilmu. Walaupun perbahasan utamanya adalah berkaitan dengan amal amal yang zahir. Ma'rifatul amal. Baik, berdasarkan kita kembali kepada perbahasan asal kita tentang Ghusalatun Najasah, berdasarkan perkataan Al-Imam An-Nawawi terdapat 3 aqwal. Ada yang mengatakan 3 aujuh.
aujuh, pandangan-pandangan yang dilontarkan oleh para ulama yang telah mencapai status ashab. Menguasai kaedah-kaedah itu banyaklah istilah. Bukan semua ulama Syafi'i ini kira ashab. Hanya pandangan-pandangan oleh mereka yang telah diiktiraf sebagai ashab sahaja dianggap aujuh. Bila berbeza dianggap aujuh. Pandangan azhar, ini kalau berdasarkan pandangan yang kata aqwal. Saya harap para asatizah semua boleh faham pandangan saya tadi. Pandangan azhar adalah pandangan jadi. Ini merujuk kepada pandangan Imam Syafi'i. Yang azhar adalah jadi. Maknanya muqabil azhar adalah zahir dan dia qadim, pandangan qadim. Dan kedua-duanya ada dalil. Cuma yang lebih kuat adalah pandangan jadi. Itu maksudnya. Apa dia pandangan yang azhar adalah pandangan jadi itu? Hukumnya adalah menurut mahal. Yang saya bincang, saya terang tadi tentang ghusalatun najasah adalah berdasarkan pandangan azhar, iaitulah pandangan jadi. Ulama pandangan azhar Imam Syafi'i iaitulah pandangan jadi beliau. Hukum ghusalah menurut hukum mahal selepas dibersihkan. Jika ia masih berhukum najis, maka ghusalah yang terpisah darinya adalah najis. Jika mahal telah pun suci, maka ghusalah yang terpisah darinya juga berhukum tahir. Mustakmal lah yang diterangkan oleh Syekh Daud tadi ni. Namun ghairu mutahhir. Atau mustakmal, maka ghusalah yang terpisah darinya juga, terpisah dari mahal yang suci, berhukum tahir, namun ghairu mutahhir, atau dinamakan juga mustakmal yang dimaksudkan oleh Syekh Daud Fatani di dalam Matn Al Badri yang kita sedang bincangkan ni. Apa alasan? Alasannya ialah lembapan air yang kekal berada di mahal yang telah suci adalah sebahagian dari ghusalah yang terpisah. Jika ghusalah yang munfasilah, ghusalah yang telah terpisah itu dianggap najis, maka sudah tentulah mahal juga najis. Maka ghusalah munfasilah dari mahal yang telah suci dihukum tahir, ghairu mutahhir, dan bukan tahur kerana ia mustakmal pada suatu yang khabath atau najis. Namun jika ghusalah munfasilah dari mahal yang masih dihukum najis adalah najis sekalipun tidak berubah rasa, bau dan warnanya. Saya harap jelas kepada para asatizah semua. Dan ghusalatun najasah ni boleh, sepatutnya perbahasan ini sepatutnya dibincangkan dalam nak mengetahui hukum. Ni saya pergi ke kes semasa. Perbahasan ghusalatun najasah sepatutnya dikaji dalam nak mengenal pasti pakaian yang dibasuh dengan menggunakan mesin basuh. Tak boleh teori air mutanajis digunakan pada pakaian yang dibasuh dalam mesin basuh. Kalau kita ambil teori air mutanajis, kita tak akan boleh guna mesin basuh. Kerana setelah hilang basuhan pertama yang bercampur dengan najis, baju itu bernajis. Masukkan pula air yang kedua dalam mesin basuh, air itu pula tak sampai 2 kolah, maka air itu jadi mutanajis. Buang air yang mutanajis yang kedua, baju itu kekal sebagai mutanajis. Masuk air yang kedua tak sampai 2 kolah, bercampur air mutlak yang tidak sampai 2 kolah dengan baju yang mutanajis, jadi baju mutanajis, air mutlak itu berubah menjadi mutanajis. Masuk lagi air yang ketiga, benda yang sama, berpindah mutanajis kepada mutanajis, mutanajis berpindah kepada mutanajis. Tak selesai cerita, orang Islam akhirnya tak boleh guna mesin basuh. Itulah hasil dari salah faham dalam membahagi meletakkan persoalan fiqh dalam bab yang sebenarnya. Kita akan nampak beberapa para ustaz pada hari ini yang cakap mereka kata tak boleh guna air, tak boleh guna mesin basuh. Sepatutnya bukan itu. Bab mesin basuh termasuk di dalam bab ghusalatun najasah. Apa beza teori air mutanajis dengan ghusalatun najasah? Ada beza. Air mutanajis berbicara tentang air yang ditakung di dalam bekas yang tak sampai 2 kolah masuk najis. Nak digunakan tak boleh kerana air itu jadi mutanajis. Air itu bertakung, najis masuk di dalam tu, najis ada di dalam tu. Adapun air ghusalatun najasah, najis, air itu digunakan untuk menghilangkan najis. Bila air itu digunakan, tak timbul isu air pertama jadi mutanajis. Air tak timbul isu itu. Air pertama digunakan untuk menghilangkan najis, tak mampu lagi menghilangkan najis. Kekal air itu najis, tempat itu najis. Air kedua digunakan walaupun tak sampai 2 kolah,
digunakan, tetapi air itu telah membawa, telah menarik bersamanya najis sehingga tidak ada lagi air najis. Jadi bila tidak ada air najis, mahal. Kalau dalam isu mesin basuh, baju mahal, baju itu adalah mahal, ataupun mesin basuh tu, tempat mesin basuh yang kita letak baju itu mahal. Bila air yang kedua atau air yang ketiga yang dialirkan, yang dibuang, mampu menarik bersama air najis dan tidak kekal, tidak meninggalkan sebarang air najis lagi di dalam mesin basuh itu, maka dia kekal, dia berubah hukum menjadi suci. Air yang turun berikutnya setelah suci mahal, maka air itu adalah suci. Kalau kita letak letak dalam bab yang betul, kita akan nampak jelas perbahasan fiqh yang telah dibahaskan oleh para ulama dahulu, sekalipun tak ada lagi mesin basuh pada zaman tu. Saya harap faham perkara ini, dan saya harap ustaz-ustaz, guru takmir jangan duk keliru lagi masalah ni. Jangan duk gabung semua isu mutanajis. Semua isu mutanajis. Tak ada perbahasan ghusalatul najasah. Saya ada masa lagi ke? Ada masa lagi? Sampai pukul berapa? Tak perasan. 10.30. Setakat ni ada soalan tak tentang ghusalatul najasah? Sebelum kita masuk yang berikutnya. Sebelum kita selesaikan air musta'mal yang najis tadi ni, manakala perkataan muallif rahimahullah, perkataan Syekh Daud Fatani rahimahullah, atau air yang musta'mal pada menghilangkan najis jika tiada berubah dan tiada bertambah pada timbangannya, kemudian daripada bercerainya daripada barang yang ada, ia kemudian daripada dikira-kirakan kadar menghisap yang dibasuh. Ini perkataan muallif yang perlu difahami. Saya sebut di sini seperti yang dinyatakan di awal. Kita duk bahas panjang dari pukul 9 tadi ni. Saya nyatakan di awal tadi, ghusalah ini jika berubah salah satu sifatnya, maka ia dihukum najis. Sama hukumnya jika mahal masih bernajis. Kalau ghusalah terpisah dari mahal yang masih najis, maka dia juga dikira sebagai najis. Demikian juga jika ghusalah yang terpisah itu bertambah timbangannya, iaitulah timbangan ghusalah, yakni air yang terpisah dari mahal setelah diambil kira saki baki air yang kekal di mahal dan seumpamanya yang menunjukkan mahal belum suci. Kita guna air satu cawan ni, satu cawan kopi apa ni, kopi atuk, katalah satu cawan kopi atuk. Kita guna kita basuh pada apa, saya tak nampak, dia susah sikit untuk kita bagi contoh permasalahan. Saya ingat yang contoh yang paling jelas, baju. Kita ada baju, air dalam timba sebagai contoh. Kan, air dalam timba. Air satu timba kita guna. Kita ambil baju tu, kita rendam dalam timba tu. Air yang ada dalam timba tu. Kan? Air, bila kita rendam, dah tentu ada air tumpah. Dah tentu bila ada air tumpah. Di teori itulah, katalah bila ghusalah tu masih bertambah timbangan dia bertambah banyak, ataupun dia kekal dengan jumlah yang sama, tetapi bila kita tolak dengan air yang telah digunakan yang meresap dalam baju, tiba-tiba air kita dapat jumlah yang sama, menunjukkan ada percampuran najis pada air tersebut. Sekalipun tidak berubah bau, warna dan rasa, kalau ada kemungkinan berlaku pertambahan najis dengan pertambahan wazan, pertambahan timbangan, menunjukkan air itu, ghusalah itu najis. Bukan musta'mal, dia najis kerana dia bercampur dengan najis. Kerana najis ni ada najis yang dia telah hilang sifat, tapi dia najis. Apa contoh? Air, antaranya air mutan ada najis, katalah air kencing yang warna jernih, tak ada bau, sebagai contoh lah. Dia begitu maksud dia. Kalau berlaku pertambahan pada timbangan ghusalah yang kita telah kita tolakkan, kita takdirkan, kalau kita basuh pakaian begini, air yang meresap ke dalam pakaian sekian-sekian banyak. Kemudian kita dapat air yang sama kita guna, menunjukkan sebahagian dari air yang kita perolehi itu adalah bercampur dengan najis, maka ghusalah tu dikira sebagai najis.
Dan menjadikan ghusalah juga najis, belum lagi dapat dihukum tahir. Inilah pandangan asahul wajahain, inilah pandangan asah di sisi ulama mazhab Syafi'i. Selesai saya rasa bab musta'mal. Berikutnya, dalil air musta'mal di sisi Syafi'iyah. Apa alasan Ustaz kita bincang panjang pasal air musta'mal ni sejam? Sejam lebih kurang kita bincang tentang air musta'mal ini, tentang husalatun najasah. Panjang perbahasan dia. Duk sembang panjang ni, sembang darah ni, apa dalil dia? Sembang kosong je kah? Itu kan. Jadi saya datangkan di sini, apa dalil air musta'mal di sisi Syafi'iyah? Bagaimana Syafi'iyah boleh mewujudkan, boleh mendakwa ada air musta'mal ni? Tengok dalil dia apa. Tengok dalil dia apa, ataupun kita boleh dalil yang umum lah, bukan maksud dalil di sini bukan maksud semestinya Al-Quran dan Sunnah. Dalil maknanya yang dijadikan bukti dalam sesuatu dakwaan. Saya sebut dalam nota saya keberadaan air musta'mal ini dan ia dikira tahir, yakni tahir ghairu mutahhir, kerana as-salah, dia suci. Air musta'mal ni dianggap suci. Kenapa dia dianggap suci Ustaz tapi tak boleh digunakan untuk bersuci? Baik, kita ambil satu-satu dulu. Kenapa dia dianggap suci? Kerana as-salaf tidak menjauhkan diri darinya. Dah tentulah di zaman sahabat apabila mengambil wuduk, dah tentulah air yang bekas mereka mengambil wuduk tu akan percik kena pada kaki dan pakaian mereka. Mesti ada, walaupun tak ada hadis yang menyebut, tetapi ma'qul, benda yang boleh difahami dalam akal. Mesti berlaku peristiwa itu. Mesti berlaku. Dan tidak ada riwayat yang menunjukkan sahabat menjauhkan diri, ambil berwuduk, menyorok di sebalik dinding untuk elak air percik kena pada mereka. Tidak ada bukti itu menunjuk, bila tidak ada bukti salaf menjauhkan diri dari air musta'mal menunjukkan ia suci. Bahkan dikuatkan lagi dengan perbuatan Nabi SAW yang menggunakan air lebihan wuduk baginda untuk dicurahkan kepada Jabir yang sedang sakit, seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jabir sakit, Nabi pergi berwuduk dan Nabi curahkan lebihan wuduk baginda ke atas Jabir yang sedang sakit, menunjukkan ia suci. Mustahil air itu menjadi najis, Nabi pergi curah dekat Jabir, mustahil. Itu bukti ulama Syafi'iyah mengatakan air musta'mal adalah tahir, suci. Ghairu mutahhir, mana pula ghairu mutahhir? Dia suci tapi tak boleh menyucikan benda lain. Apa bukti dia? Ulama Syafi'iyah mereka berdalilkan, mereka mengatakan air musta'mal ini tidak suci berdasarkan perbuatan salaf juga. Salaf ni merangkumi sahabat lah yang paling penting sekali. Berdasarkan perbuatan salaf, antaranya sahabat. Apa dia? Di mana mereka tidak menakung semula lebihan air yang menitis selepas digunakan untuk digunakan kali kedua. Sedangkan cuaca Hijaz, Mekah, Madinah ni cuaca dia tak cukup air. Air tak cukup, air terlampau kurang. Air terlampau kurang. Sedangkan mereka amat-amat memerlukan air di zaman tersebut. Nabi telah gunakan air lebihan wuduk itu untuk dicurah kepada Jabir. Kenapa sahabat tak takung balik air yang sama untuk digunakan wuduk kali yang kedua? Kenapa tak buat sedemikian? Sebaliknya, kalau air tak banyak, mereka tak takung untuk orang kedua berwuduk. Sebaliknya, kalau air tak banyak, mereka buat apa? Terus mereka berpindah kepada tayammum. Kalau air lebihan taharah yang pertama itu masih mutlak, masih tahur, masih tahir, mutahhir, sepatutnya tak bolehlah berpindah kepada tayammum. Kerana masih boleh berwuduk dengan air. Itulah perintah asal. Ini alasan yang diberikan oleh ulama yang kata air itu ada 3. Tahur, tahir dan najis. Itu alasan wujudnya air tahir. Macam mana? Dengar sekali alasan-alasan ini macam mana? Sebahagian, tak mustahil sebahagian daripada kita akan beranggapan, nampak gaya macam ada air musta'mal ni. Kita akan kata begitu. Sebab itulah benda ni penting kepada pengajian, penting pada kepada murajaah, mutalaah kitab, kena perhati betul-betul. Ilmu ni terlampau luas. Ilmu ni terlampau luas. Bila kita baca, bila kita selidik, kita akan tengok, ya Allah,
kurangnya ilmu aku. Kalau aku tak baca kitab-kitab para ulama ni, aku tak ada apa. Jahil murakkab, tak ada apa aku ni. Nak kena baca. Kita sendiri tahu kadar bacaan kita, kadar semakan kita. Bila kita sedar kadar semakan kita sehari, sebulan, 2 bulan nak habis satu kitab baca, tak habis-habis. Allahu Akbar. Oh, penat kadang-kadang. Saya ada buku duk baca di rumah. Tebal lah, agak tebal lebih kurang begitu. Dari bulan, saya ingat 4 bulan lepas, tak habis-habis lagi baca. Baca sekali, tutup, tanda, esok nak sambung pula, tak habis-habis lagi. Lambat. Baca satu kitab, teringat kitab lain, nak baca yang tu pula. Baca yang kedua, teringat kitab yang ketiga, nak baca yang ketiga pula. Ya Allah, masa terlampau sedikit, kitab tak baca banyak. Tiba-tiba kita mendabik dada kita orang alim. Kita kena malulah dengan diri kita sendiri. Lepas tu ada hati lagi, ada masa boleh tengok lagi TV, tengok sinetron. Sinetron lah, apa segala macam ni. Allahu Akbar. Ustaz tengok sinetron. Allahu musta'an. Allah Ta'ala lah bantu kita. Semoga Allah Ta'ala lah bantu kita dan beri kesedaran kepada kita semua atas tanggungjawab yang kita pikul. Tanggungjawab yang kita pikul atas peluang kita mempelajari agama dan mampu merujuk tulisan-tulisan para ulama. Bila kita sedar hakikat diri kita ni, kurangnya pembacaan dan itilak kita kepada kitab-kitab para ulama, maka sepatutnya saya pesan pada diri saya juga dan kepada ustaz-ustaz semua supaya kita lebih tawaduk, lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu dakwaan. Sekalipun kita berhati-hati, kadang-kadang kita terlepas juga. Kadang-kadang kita terlepas juga. Sebab tu jauhkan sikap dari suka menghentam, menyerang orang lain. Kita semualah, saya dan tuan-tuan semua berusaha supaya menjauhkan sikap menghentam orang lain. Tetapi kita bukanlah bermaksud kita tak boleh menyatakan benda yang kita tengok itu sebagai satu kebenaran. Kita dapati itu sebagai satu kebenaran, maka kita nyatakan dengan kita menjaga adab. Itu penting, adab di dalam penyampaian ilmu. Jangan apa orang ni tak reti, ni jahil, jangan begitu. Kita ini pandangan setakat semakan kita dapati hukumnya begitu. Kita jagalah bahasa pada kadar setakat yang kita mampu. Tetapi manusia tara mana pun dia berusaha, dia bukan sempurna. Bila kita dapati ada orang dia duk usaha juga, tiba-tiba dia pun terlepas cakap juga. Jadi sebab itulah perkataan manusia ni, sebab itulah perkataan orang agama, perkataan para ulama mesti ditakwilkan kepada maksud yang benar, maksud yang baik. Kerana asasnya ulama begitulah, orang yang mengaji agama ni asalnya begitulah pemikiran yang ada pada mereka. Itulah niat mereka. Bila berlaku kesilapan, kita jaga, kita perbaiki kesilapan dalam masa yang sama. Jangan menjatuhkan maruah dia. Kerana itu kata para ulama, luhumul ulama masmumah. Kerana asas pencarian ilmu itu adalah ikhlas. Asalnya nak menyampaikan ilmu kepada orang ramai bagi melaksanakan tanggungjawab. Baik, kita pergi kepada perbahasan kita. Para ulama berbeza pandangan tentang air musta'mal. Setelah kita tahu alasan Syafi'iyah yang mengatakan air musta'mal demikian hukum perincian di sisi mereka, saya nyatakan di sini para ulama sebenarnya berbeza pandangan tentang air musta'mal. Apakah hanya suci yang tidak dapat menyucikan seperti pandangan majoriti termasuk Syafi'i, ulama Syafi'i, atau air musta'mal ni sebenarnya suci yang dapat menyucikan? Ulama mazhab Syafi'i berpandangan air musta'mal adalah suci namun tidak dapat lagi menyucikan, seperti yang telah kita bincang dalam sejam lebih kurang. Manakala sebahagian ulama lain berpandangan air musta'mal kekal kesuciannya. Sebab tu bila kita baca fiqh sunnah Syekh Sabiq, kita akan tengok Syekh Sabiq menggunakan perkataan yang sama, menggunakan istilah yang sama, iaitulah ma'ul musta'mal, air musta'mal. Tetapi Syekh Sabiq memasukkan ma'ul musta'mal, air musta'mal di bawah kategori air tahur, air yang suci lagi menyucikan, air yang digunakan untuk sebagai alat bersuci, bahan bersuci. Di sisi Syekh Sabiq mengambil pandangan air musta'mal, walaupun kita namakan air musta'mal kerana ia telah digunakan, tetapi hukum dia kekal, suci lagi menyucikan. Sebenarnya pandangan Syekh Sabiq ini bukanlah beliau bersendirian, bukanlah beliau orang yang pertama melakukan hal tersebut.
Sebabnya pandangan yang dipegang oleh Syekh Sabi itu telah dinukilkan dari sebahagian salaf, termasuklah Al-Hasanul Basri, termasuklah Ibrahim An-Nakhai, termasuklah pandangan Atha bin Abi Rabah, mufti di Mekah di zaman beliau. Az-Zuhri, Atha ni tabi'in. Atha ni tabi'i, seorang tabi'i. Demikian juga pandangan Az-Zuhri, demikian juga pandangan Al-Auza'i, Al-Thawri, Abu Thawr, anak murid Imam Syafi'i, Abu Thawr. Demikian juga pandangan Abu Nasr Al-Marwazi. Pandangan ini juga dipertahankan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Cuba kita tengok apa alasan Ibn Taymiyah. Dari sudut perbahasan fiqh tadi yang saya sebut tadi ni nampak macam kuat. Tapi cuba kita tengok apa pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dan apa alasan beliau. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, kata nama air disebut secara mutlak di dalam kitab Allah dan sunnah. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an. Quran sebut ma'an tahura. Ma'an, Quran sebut air sebagai alat bersuci. Diturunkan dari langit, air saja sebagai alat bersuci. Jadi Ibn Taymiyah kata, perkataan air itu Al-Quran guna, sunnah pun guna. Innamal ma' la yunajjisuhu syai'. Nabi sendiri kata air. Nabi guna air saja. Nabi tak guna perkataan yang lain. Nabi guna air. Tidak boleh menajiskannya sesuatu pun selagi dia tidak berubah. Jadi penamaan air, semata-mata air itu telah digunakan oleh Al-Quran, demikian juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dan telah digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis baginda. Kemudian Ibn Taymiyah kata, Nabi SAW tidak pernah membahagikannya kepada dua bahagian. Nabi tak pernah pun kata, air ni walaupun mak, ada pula mak yang tahur, ada pula mak yang tahir. Nabi tak pernah bahagikan hal sedemikian. Sedangkan air, kalau wujud pembahagian tu, sepatutnya mesti diterangkan, kerana kehidupan manusia tidak boleh berpisah dari air, terutamanya dalam bab nak melaksanakan ibadah. Jadi kata Ibn Taymiyah, pembahagian ini bertentangan dengan kitab Allah dan As-Sunnah. Maknanya tak disebut dalam Al-Quran, dalam kitab Allah dan As-Sunnah. Kita, perkataan Ibn Taymiyah ni kita boleh bawa dua cara. Sama ada kita nak hentam pandangan yang membahagikan tiga, ataupun kita nak faham perkataan ini dalam maksud dalam suasana yang penuh mahabbah atas kita, atau ustaz yang mengajar. Pembahagian ini bertentangan, kita boleh kata maksud Ibn Taymiyah tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita nak berkeliling orang, kita gunalah perkataan-perkataan yang kasar. Sebab tu saya sebut di awal tadi, kita sebagai orang agama ni yang penting. Kita yang nak bagi masyarakat pengikut kita berkeliling orang ke tidak? Benda tu berada pada bahu kita. Seronoklah di dunia ni, tetapi tuan-tuan, di akhirat kita bimbang, kita dipertanggungjawabkan atas hasil didikan kita. Kata Ibn Taymiyah sedemikian. Kemudian Ibn Taymiyah kata sebaliknya, Allah hanya berfirman, jika kamu semua tidak mendapati air, fa illam tajidu ma'an. Quran kata macam tu. Quran tak kata fa illam tajidu ma'an tahuran, yang menunjukkan mafhum mukhalafahnya ada ma'an tahiran. Tapi Quran tak kata sedemikian. Fa illam tajidu ma'an, stop. Kata Ibn Taymiyah menunjukkan peitlakan, meletakkan nama mak hanya semata-mata mak itulah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Maka setiap sesuatu yang diletakkan padanya nama mak semata-mata, air sahaja, maka ia suci lagi menyucikan. Termasuk air musta'mal. Air musta'mal tu setelah kita guna wuduk itu, kita takung, air tu kalau tunjuk kat orang panggil apa? Orang panggil air sirap? Tak. Orang akan kata mak, air sahaja. Mutlak. Diitlakkan sebutannya, air saja, tanpa dikaitkan dengan apa-apa nama. Maka air musta'mal itu terkandung di dalam maksud firman Allah, fa illam tajidu ma'an wa anzalna minas sama'i ma'an, termasuk dalam kategori itu. Kerana Al-Quran tidak membezakan ada tahir pula. Maka setiap sesuatu yang diletakkan padanya nama air, maka ia suci lagi menyucikan, sama ada telah digunakan untuk bersuci wajib atau sunat atau bukan sunat. Pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Di dalam Al-Fatawa Al-Kubra, Ibn Taymiyah berkata, dan berkata ramai dari kalangan para sahabat Abu Hanifah, bahkan air tahir adalah air tahur. Ulama Hanafi kata sama saja, tahir, tahur sama saja, tak ada beza. Kita yang membezakan, sedangkan Al-Quran telah menggunakan nama air itu secara mutlak. Inilah juga pandangan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, yang berpandangan air tahir
adalah juga tahur. Saya ingat Syekh Sabiq dalam fiqh sunnah, Syekh Sabiq ni kebanyakan pandangan dia diambil Syaukani dalam Nailul Autar terutamanya. Asy-Syaukani menyatakan hal sedemikian. Tahir dan tahur benda yang sama, melainkan apabila berubah salah satu dari sifatnya, sama ada bau, warna atau rasa dengan sebab najis. Kata Asy-Syaukani, Asy-Syaukani juga tidak membezakan antara air sedikit dengan air yang banyak. Nanti kita akan bincang ni di tempat dia. Kriteria yang diambil kira adalah perubahan air dengan sebab najis. Inilah pandangan yang diterjihkan oleh Asy-Syaukani di dalam As-Sailul Jarrar, kitab dia. Demikian juga di dalam Ad-Durari Al-Mudiyah. Bukan dalam Nailul Autar. Kalau kita tengok dalam Nailul Autar, dia macam sebut pembahagian membezakan tahur dengan tahir itu mendatangkan masyaqqah. Tapi dia tak terjih. Tapi dalam kitab As-Sailul Jarrar dan di dalam Ad-Durari Al-Mudiyah, dia terjih. Dan dia kata tahir dan tahur itu satu perkara yang sama. Itu Asy-Syaukani. Demikian juga pandangan Ibnu Utsaimin rahimahullah yang menterjihkan pandangan yang kata air itu ada tahur sahaja, tahir dan tahur itu sama. Kata beliau, kata Ibnu Utsaimin, yang rajih, tengok kata ulama. Saya cadangkan ustaz dan ustazah biasakan guna perkataan ini. Rajih lawan dia marjuh. Rajih itu maksudnya rajih pada penilaian kita. Kalau saya rajih pada apa yang pembacaan saya, apa yang saya faham dari perkataan para ulama, penilaian itu yang rajihnya, yang terselah lebih kuatnya pada kita itu. Tak mustahil ada orang dia baca yang rajih di sisi dia benda lain pula. Tak mustahil berlaku begitu. Bila kita kata rajih, kita tak kata orang tu salah. Apatah lagi dalam perkara-perkara yang telah disebut oleh fuqaha zaman berzaman. Jadi Utsaimin kata yang rajih bahawa air terbahagi kepada dua, tahur dan najis sahaja. Apa-apa yang berubah dengan najis, maka ia najis, tanpa dibezakan banyak atau sedikit. Apa-apa yang tidak berubah dengan najis, maka ia tahur. Adapun menetapkan bahagian air yang ketiga, iaitulah air tahir, adalah suatu yang tiada asasnya dalam syariat. Maksudnya buktinya tak apa nak kuat lah. Kita kena faham begitu maksud Ibnu Utsaimin. Kerana mustahil orang alim seperti Ibnu Utsaimin tak faham dalil fuqaha yang lain. Mustahil dia tak faham. Jadi kita yang kena bawa maksud Ibnu Utsaimin ini. Beliau berkata tidak ada asas, maksudnya tidak ada asas yang kukuh pada dia, pada beliau, pada Ibnu Utsaimin. Bukti perkara ini ialah ketiadaan dalil yang menunjukkannya. Maksudnya ketiadaan dalil yang kukuh yang menunjukkannya. Di mana kalaulah bahagian air yang ketiga ini sabit pada syarak, sudah tentu ia satu perkara yang diketahui umum dan difahami. Ada hadis-hadis yang menyatakan tentangnya dengan jelas. Ini kerana keperluan mendesak diadakan penerangan tentangnya. Ia bukan perkara yang ringan kerana ia memiliki kaitan sama ada perlu bersuci dengan air atau bertayammum, kata Ibnu Utsaimin. Bila tak dijelaskan, maka tak perlulah. Kita tak perlu kata ada lah. Ya, kita tak perlu kata ada. Mungkin orang tanya, habis tu tadi ustaz kata air tayammum tu kenapa tak takung? Kenapa tak takung untuk digunakan berwuduk kali kedua? Kita kata benda tu air yang mustaqdhar. Kita rasa macam jijik, kita rasa macam keji nak takung balik. Tak gamak nak guna kali yang kedua. Tak gamak nak guna pada kali yang kedua. Dan agama tidak pernah memaksa manusia untuk melakukan satu perkara yang dia tak boleh nak terima. Lalu dia boleh berpindah kepada tayammum. Dia berpindah kepada tayammum. Kata muallif rahimahullah, dan air yang berubah salah satu daripada tiga sifat dengan sebab bercampur dengan suatu yang suci yang banyak, berubahnya yang menegah itlak nama air atasnya. Wallahu ta'ala a'lam. Saya ingat sekadar itu saja. Kita sambung kuliah akan datang pada perkataan yang sebentar tadi. Wallahu a'lam. Barangkali ada ruang untuk soal jawab. Dipersilakan. Sila kepada Ustazah untuk tanyakan soalan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ruqyah. Hanya berkenaan dengan air yang banyak, lebih 2 kolah. Dan dia bercampur dengan, bukan benda najis, tapi benda mungkin sabun ke, masuk dalam air. Jadi dia berubah ketiga-tiga tu. Kemudian tu tak minta maaf. Jadi air tu apa hukum dia dan adakah boleh digunakan untuk kita mandi wajib? Dan bersuci lah maknanya untuk kita bersuci. Kemudian yang kedua, persoalan berkenaan dengan air yang kefahamas pada kalangan masyarakat kita ni. Bila kita berwuduk, kita basuh muka tu, kemudian bila kita pisahkan tangan daripada muka tu, adakah itu termasuk infisal wudhu yang menyebabkan tak boleh lagi dah untuk kita nak
dikirakan sebagai basuhan yang pertama. Mohon penjelasan. Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pertama, soalan pertama tentang soalan Ustazah tadi. Soalan tu kita akan sentuh dalam kuliah bulan hadapan. Iaitulah berkaitan air yang tahur bercampur dengan benda-benda suci yang lain seperti sabun, tepung dan seumpamanya. Kita akan bincang. Kerana di sisi Syafi'iyah, fuqaha Syafi'iyah, dia ada penitilan dia. Dia ada benda yang tahir tadinya bercampur dengan air itu yang dia boleh dikesan dengan hissi, dengan takdiri. Dia ada perbahasan yang panjang sikit nak cerita bab tu pula. Dia ada huraian panjang sikit. Dia ada bulan depan insya-Allah. Nanti kalau saya terang nanti jadi panjang. Dia jadi panjang. Insya-Allah saya akan terang pada bulan hadapan. Kemudian dan insya-Allah juga bulan hadapan saya akan cuba bincangkan tentang apakah air sedikit dan air banyak, air dua kolah itu diiktibar pada menentukan sesuatu air jadi najis ataupun tidak. InsyaAllah saya akan cuba bahaskan pada kuliah hadapan jika ada keizinan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tentang soalan yang pertama. Soalan yang kedua tentang apakah berpisah, wallahu taala alam, setakat yang saya tahu selagi air itu berada di badan dia dikira sebagai tahur mutlak. Katalah kita ambil wuduk kan, kita ambil wuduk, basuh pada muka, menitik air tu ditiup oleh angin, kena pula pada tangan kita. Apakah air yang kena pada tangan itu jadi musta'mal ataupun tidak? Saya tak nafikan ada perbezaan pendapat di kalangan ulama, tetapi saya tak sempat nak memastikan yang mana asah, yang mana asah penuh. Saya tak sempat nak semak perkara itu. Wallahu taala alam, saya lebih cenderung kata pandang air yang seperti itu telah berpindah dari satu anggota ke anggota yang lain. Saya lebih berpegang setakat pagi ini, saya berpegang kepada air itu masih tahur. Kenapa saya kata demikian? Kerana setakat pagi ini dalil pegangan saya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi dalam berwuduk, Nabi basuh kepala Nabi berwuduk, air tak cukup. Lalu Nabi ambil balal. Nabi ambil lembapan basahan air yang masih ada pada sebahagian anggota, lalu Nabi ambil untuk Nabi sapukan ke bahagian kepala baginda. Hadis itu zahirnya menunjukkan air yang masih berpindah pada satu udu kepada udu yang lain, sifat dia kekal lagi tahur, tidak berubah kepada tahir, tidak berubah kepada tu. Wallahu a'lam. Itu kalau alasan kita nak pandangan yang ustaz sebut tu, katalah ustaz ambil pandangan ulama Syafi'i yang kata ada musta'mal. Itulah perbahasan dia. Jawapan saya tadi untuk orang yang mengatakan air itu ada tiga: tahur, tahir, najis. Jadi air yang terpisah dari satu anggota wuduk yang fardu berpindah kepada anggota yang lain masih kekal tahur, Tapi kalau orang yang dikata tak, saya pegang Ibn Taymiyah, saya taklid kepada Ibn Taymiyah, Utsaimin, Syaukani, yang lebih lama sikit lagi Al-Hasan Al-Basri, Ibrahim An-Nakhai, Sufyan Al-Thawri, Abu Thawr, ramai lagi tadi ni, saya taklid kepada itu, selesai masalah lah, tak timbul masalah ini. Jawapan saya tadi untuk ustazah dan beberapa orang, sesiapa yang berpegang dengan pandangan ulama Syafi'iyah dan pandangan majoriti. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ustaz, ada satu soalan dekat chat box daripada Ustaz Hafiz Jaafar. Tapi soalan ni mungkin in advance lah kot. Tanya, najis bagi binatang yang boleh dimakan, adakah ianya najis? Silakan Ustaz. Saya setakat pagi ni masih beranggapan najis binatang yang halal dimakan itu masih najis. Saya cenderung pada pandangan ulama ataupun pandangan majoriti yang mengatakan najis binatang, tai dan air kencingnya, binatang yang halal dimakan seperti ayam, kambing, lembu, unta, hukum dia masih najis setakat pagi ni. Wallahu a'lam. Mungkin boleh diperincikan akan datang saat masuk bab mak najis apa semua, insya-Allah. InsyaAllah. Memang dari sudut pendalilan, dari sudut penghujahan, ada kekuatannya yang kata tak najis itu. Agak kuat juga. Sebab tu memang kuat pendalilan mereka, tapi majoriti yang kata najis itu kuat juga. Kerana sebahagian ulama mengatakan dia hanya khusus untuk
unta yang dinyatakan di dalam hadis saja yang Nabi suruh minum susu unta dan air kencing kan kepada kumpulan Arab yang datang ke Madinah, kemudian mereka ditimpa sakit, Nabi suruh mereka minum air kencing unta. Jadi sebahagian ulama kata itu khusus untuk kes itu sahaja. Jadi itu pun kuat juga pada saya. Tetapi alasan-alasan yang dinyatakan oleh ulama yang kata tak najis, tai dan air kencing binatang yang halal dimakan ini ada kekuatannya juga. Sebab Nabi pernah solat di atas unta, solat sunat di atas unta. Sedangkan unta tu kita faham lah kan, sekali dia duduk dalam kandang tempat dia tu, kalau dia kencing bukan dia reti kencing duduk, dia kencing berdiri, dah mestilah percikan-percikan air kencing tu pada unta yang lain. Dan Nabi pernah naik unta masuk ke unta dan panjang perbahasan dia, dan insya-Allah dia akan masuk dalam Matla'ul Badrein. Saya percaya sebab Matla'ul Badrein dia susun berdasarkan tajuk-tajuk bab-bab fiqh, mesti masuk bab tu nanti insya-Allah. Kita akan bahaskan bila kita sampai pada ayat itu insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz dan juga para audiens yang ada sedang berlangsung sama kita pada pagi ni. Ustaz, mungkin permintaan lah daripada kami semua untuk, boleh tak kalau Ustaz ringkaskan ataupun buat satu hasyiah nota kaki ke kenaan dengan mustalahat yang digunakan dalam kutub Syafi'iyah. Tadi contoh Ustaz sebut al-aqwal, al-awjuh, al-azhar wal-zahir, dan juga beberapa mustalahat yang lain lah, supaya kami guru takmil, pengamal agama ni yang membarisi meja-meja kuliah ni boleh mesra lah dengan istilah-istilah yang dikemukakan oleh ulama dalam mazhab Syafi'i. Untuk yang terakhirnya kita ucapkan jazakumullah khairal jazak kepada Al-Fadhil Ustaz di atas pembentangan sebentar tadi, dan selamat datang kepada Prof Nasri bin Ibrahim bersama dengan kita pada pagi ini. InsyaAllah untuk sesi yang seterusnya kita boleh kalau biasanya kita take 5, tapi kita ringkaskan sebab Prof pun dah ada sama dengan kita take 1 ataupun take 2 je lah. Seminit 2 minit saja untuk kita segarkan balik. Siapa nak pergi toilet boleh pergi tandas, siapa nak minum air boleh minum sekejap. InsyaAllah kita akan masuk balik pada jam 10.40 lah saya kira sekejap lagi, untuk kita bersama dengan sesi yang bersama dengan Al-Fadhil Prof insyaAllah. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita akan jumpa balik pada medium dan juga konferensi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.